Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami berdua kembali bersama dengan anda. Saya Ani Mizati. Dan saya Hazrina Kasim yang akan bersama untuk 1 jam ini. Kita nak bawakan pelbagai perkongsian menarik yang pastinya juga hari ini topik kita memang cukup panas-panas. Ya, panas. Bahang kian terasa untuk 19 November. Tarikh kramat untuk semua turun mengundi yang bertanggungjawab dan juga layak untuk mengundi menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Memilih siapa tampuk kepimpinan selepas ini untuk 5 tahun akan datang. Dan pastinya ini satu keputusan yang amat sukar, lebih-lebih lagi melibatkan pengundi baharu, mereka yang telah pun layak dalam undi 18 dan mungkin yang pertama kali mengundi yang berada atas pagar. Semuanya menjadi persoalan. Apakah yang mendorong mereka untuk memilih tampuk kepimpinan selepas ini? Dan yang pastinya juga semalam 15 November berlangsungnya undi awal bagi anggota keselamatan negara termasuk PDRM, tentera bersama dengan pasangan mereka telah pun membuang undi. Dan undi ini juga akan dikira pada Sabtu nanti. Dan kita mengharapkanlah sebab kabarnya ada satu kes yang berlaku di Rembau, trak tentera terbalik. Seorang cedera parah dan 23 seorang cedera parah. Dan saya percaya kita pun mengharapkan agar keadaan semuanya baik-baik belaka. Betul. Dan kabarnya kali ini yang membuang undi hampir 94% untuk undi awal, undi pos. Dan kita harapkan ini satu peratusan yang dikatakan tinggi berbanding dengan tahun-tahun yang lalu, PRU yang lalu, dan kita nampak positifnya apabila mereka bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Walaupun pastinya ianya satu melibatkanlah mereka akan menjalankan tugas pada hari sebenar PRU 15 nanti. Jadi itu satu peratusan yang tinggi. Begitu juga kita harapkan peratusan keluar mengundi untuk PRU 15 pada kali ini. Mungkin PRU kali ini suasananya, musimnya berbeza. Kerana kali pertama undi 18 ini pengalaman pertama sebenarnya untuk pengundi-pengundi muda, pengundi baharu. Ini juga topik yang sebenarnya kita nak bawakan sekejap lagi, pengaruh penambahan undi baharu dalam PRU 15 bersama dengan tetamu jemputan kita. Selain itu juga kita nak kongsikan tentang usahawan sosial yang hebat ini. Betul. Tapi seketika nanti Rina balik mana nanti undi? InsyaAllah di Kulim Bandar Baru. Itu dia. 4 penjuru ya. 4 penjuru ya di sana. Awak pula? Saya di Johor Bahru. Saya akan balik. Kita harapkan semua perjalanan dipermudahkan kepada semua yang akan balik mengundi. Masing-masing dah duk kira ni. Kayak beli tiket bas dah full, tiket flight dah full kan. Kenderaan pastinya akan kita menjangkakan pertambahan dalam lalu lintas dan sebagainya. Tapi apa pun kita harapkan yang terbaik untuk semua yang akan pergi mengundi insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian cuaca seperti biasa. Hari-hari yang mendatang ini insya-Allah kita harapkan yang terbaik. Seperti hari ini di Kuching, okey, alhamdulillah. Kota Kinabalu, Labuan, Kangar nampaknya cerah. Sedikit di Petaling Jaya, kabarnya 10-20 ada hujan sikit insya-Allah. Kita harapkan tidaklah begitu lebat, tidaklah begitu berpanjangan kan. Dan juga kita lihat di Alor-Star Kota Baru, cuacanya di Alor-Star mungkin pagi sedikit hujan tapi insya-Allah petangnya membawa ataupun tengah hari nanti membawa kepada cuaca yang lebih baik. Yang lain-lain nampaknya baik sebab sekarang ni musim petang hujan. Kan. Okey, kita tengok sedikit di ni. Tiada amaran ribut taufan, tiada amaran ribut petir dan juga tiada amaran hujan lebat berterusan. Amin, insya-Allah. Ini hanyalah ramalan. Mungkin yang sebenarnya ada sedikit perbezaan berlaku kan, tapi apa pun kita harapkan agar semuanya dapat dipermudahkan. Okey, bila menyentuh tentang pengundi baharu ini, kadang-kadang bila pengalaman pertama ni ada benda yang tahu, ada benda yang kita tak tahu apa yang kita nak lakukan bila sampai ke pusat pengundian. Jangan risau, hari ini kami nak lakukan apa perkara yang boleh dan tak boleh anda lakukan. Persediaan pengundi sebelum pilihan raya. Apa sebenarnya yang anda perlu bersiap sedia sebagai pengundi yang pertama kali nak menjalankan tanggungjawab anda? Kenali calon. Anda penting tahu? tu. Betul. Selain daripada itu, Rina? Kita kena selidik juga latar belakang pencapaian dan isu yang diutarakan oleh setiap calon dan parti. Senang cerita track record mereka anda dah boleh cari sekarang ni, dah boleh kita kenal pasti apakah sebenarnya yang pernah dilaksanakan sepanjang tahun mereka memimpin kita. Okey, buat pilihan berdasarkan fakta dan juga undi calon. Selain daripada itu, daftar pemilih. Kena tahu pusat mengundi di mana dan juga anda berada pada saluran mengundi
keberapa. Ya, senang saja pergi ke My SPR Semak. Boleh semak semua info yang anda nak tahu seperti mana yang dapat disaksikan di skrin. Kita buat secara langsung untuk anda sebenarnya sekarang ni. Anda boleh saksikan semakan daftar pemilih, ada siapakah nama calon di negeri masing-masing. Dan juga ini dia, semasa hari mengundi, bawa dokumen iaitu salah satu sama ada kad pengenalan, pasport, lesen memandu, dokumen pengenalan sementara ataupun resit kehilangan kad pengenalan dari JPN. Ini antara dokumen penting. Kalau tak memang susah nak mengundi. Dia macam nak kahwin lah. Kalau tak bawa kad pengenalan, tak boleh kahwin. Tak boleh salam Tok Kadi. Sama juga, tak boleh cap jari anda. Okey, ini pula situasi semasa hari mengundi. Pastikan tangan anda bersih dan tidak bertanda tanpa hias kuku seperti cat kuku. Dan kerana pusat undi akan sapu dakwat kekal pada jari telunjuk, selalunya jari kiri lah, jari telunjuk kiri. Dan cat kuku ataupun hiasan boleh menyebabkan penyapuan dakwat kekal lebih sukar. Ya, itu sebabnya kita tak nak kuku ada dihias ataupun diwarna supaya tidak melekatkan penyapuan dakwat itu, supaya lebih sukar kan, lebih mudah lagi untuk anda hilang nanti. Okey, itu apa yang perlu dilakukan. Yang ni apa yang tak boleh. Tak boleh dilakukan semasa hari mengundi. Jom sama-sama kita saksikan di skrin anda juga. Okey, yang penting anda jangan pakai pakaian bertanda parti politik. Pemakaian baju bertanda parti boleh dianggap berkempen di luar tempoh kempen. Kita tak nak nanti undi kita tidak diambil kira. Dan jika didapati, boleh ada hukuman pula. Penjara 1 tahun ataupun denda bernilai RM5,000 ataupun kedua-duanya sekali. Ada akta ya. Jadi bukannya sembarang-sembarangan kita tak bagi pakai baju parti politik disebabkan ini dan itu, tetapi ada larangan yang melibatkan akta. Kemudian, jangan guna telefon bimbit. Serahkan telefon bimbit pada ketua tempat mengundi. Kalau bawa tu, kita kena pastikanlah telefon itu tidak dibawa masuk ke dalam pusat undi. Betul kan? Jangan ambil gambar, video, kertas undi yang bertanda. Ini yang suka duk hashtag-hashtag kan? Ini macam saban PRU dia akan berlaku. Perkara ini macam mana adanya gambar yang boleh tular dan sebagainya. Kita harapkan inilah yang dapat kita jaga, etika yang perlu kita fahami untuk kita keluar mengundi. Okey, bawa kertas undi keluar pusat mengundi. Kertas undi perlu dimasukkan ke dalam kotak undi. Jika bawa keluar dari pusat mengundi, boleh disabitkan hukuman penjara 2 tahun ataupun kompaun RM5,000 ataupun kedua-duanya sekali. Okey, kita harapkan kita dah laksanakan tanggungjawab kami sebagai perantara untuk memastikan anda mendapat info yang sahih, apa yang perlu dan apa yang tak perlu dan tak boleh dilakukan semasa hari mengundi nanti. Baik, berbalik kepada topik kita nak sentuh tentang penambahan undi baharu ini. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan laporan. Ini saudara Afiq dari Malaysia sendiri telah meninjau beberapa individu dalam kalangan pengundi muda. Bagaimana suara mereka, apa yang mereka faham tentang calon-calon yang bertanding dan juga apa asas penilaian mereka dalam menentukan keputusan undi yang bakal dibuat Sabtu ini. UOM, Undi Orang Muda. Ayo sama-sama kita saksikan. Silakan. Berbaki 3 hari sebelum hari pengundian, kehangatan bahang pilihan raya umum PRU ke-15 semakin terasa. Selain kerancakan perang bendera pelbagai parti, calon yang bertanding juga sibuk berkempen dan membentangkan manifesto yang terbaik demi menawan hati pengundi. Istimewanya PRU kali ini menyaksikan peningkatan jumlah pengundi hampir 50% berbanding 14.9 juta yang direkodkan dalam PRU ke-14 4 tahun lalu. Pelaksanaan undi 18 serta pendaftaran secara automatik memberi impak kepada perubahan landscape politik negara dengan peningkatan jumlah keseluruhan pengundi sebanyak 21.1 juta. Dianggarkan 10.6 juta pengundi muda berusia 18 hingga 39 tahun telah pun didaftarkan dan diberi kuasa untuk memilih tampuk kepimpinan negara dalam pilihan raya umum ke-15 Sabtu nanti. Dan pastinya kehadiran kami sebagai pengundi baru akan mewarnai lagi sistem demokrasi negara selain daripada membawa 1001 harapan dan juga inspirasi buat calon ataupun parti politik yang akan diundi kelak. Untuk pengetahuan anda, jumlah pengundi muda di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur sahaja sudah pun mewakili 1/5 daripada keseluruhan jumlah pengundi muda yang ada di Malaysia. Jadi jom kita dengarkan antara suara pengundi muda tidak kiralah yang ada di ibu kota, pinggiran bandar mahupun di kawasan kampung. Assalamualaikum bang. Maaf ganggu. Boleh nak interview sikit boleh ke? Boleh.
Nama siapa? Nama Is. Nama Is. Okey, umur berapa Is? Umur sekarang 24 tahun. Perasaan tu agak macam excited kat lah sebab mungkin untuk PRU kali ni benda akan buat perubahan besar pada waktu akan datang. First perasaan saya gementar juga. Ni yang mengundi ni atas family saya yang nak suruh saya pergi mengundi yang mana satu yang awak rasa nak. Kita kalau boleh nak yang parti-parti yang bagus lah untuk memimpin negara kita kan. Okay, ni ada satu soalan cepu masalah saya nak tanya pada Suria sikit. Antara Khairi Jamaluddin dan juga Syed Saddiq dan juga Datuk Seri Faizal Azumu ataupun Peja, yang mana satu lagi awak kenal? Tiga-tiga tu Menteri Belia dan Sukan kan? Khairi Jamaluddin, Syed Saddiq dan Khairi Jamaluddin. Syed Saddiq dan Khairi Jamaluddin. Tiga-tiga kenal. Saddiq, ya. Saddiq. Saya tahulah nama diorang tapi tak berapa tahu sangatlah pasal diorang sangatlah. Cuma tengok kat TV. Sebab saya biasa pernah tengok dekat TikTok semua video dia. Macam Khairi Jamaluddin, diorang banyak kemukakan diorang punya pendapat dekat Twitter or TikTok macam tu lah. Sebab diorang macam lagi banyak aktif, banyak keluar TV. Kalau anda nak mengundi, adakah calon-calon yang selalu keluar FYP, calon-calon yang selalu keluar TikTok ni yang akan mempengaruhi awak untuk mengundi ataupun tak? Rasanya tak, sebab saya rasa saya still mencari lagi untuk mengundi siapa. Kalau diikutkan, faktor bagaimana yang menyebabkan awak undi seseorang calon itu? Sebab daripada dulu lagi kerajaan dah janjikan banyak manifesto, tapi banyak juga yang macam tak dijalankan. Macam I nak bagi chance untuk semua. Untuk I lah. Macam sekarang dia dah Perdana Menteri. Okey, dah habis ni, dah habis dia 5 tahun. I nak bagi dia chance macam ni. I nak kita tengoklah macam siapa yang okey. Ada yang mungkin akan pergi dekat calon. Kalau rasa macam calon ni dia buat kerja lebih ataupun kerja dia function, of course orang akan pergi dekat calon tu. Tapi kalau kita nak tengok secara umum ataupun majoriti, mungkin orang akan pergi dekat parti rasanya. Tidak, saya akan ikut saya punya pendirian and mana yang saya nak pilih. Saya kata yang parti tu okey, boleh mengundi dia. So saya undi yang tu lah. Sebab saya pun baru first time, tak berapa tahu. Kita dengar je. Macam selalu orang cakap, kita dengar, percaya jangan. Macam tu lah, kita tengoklah. Ikut kita punya pilihan, macam tu. Lain orang, lain pandangan dia and saya akan lihat manifesto yang lebih fokuskan kepada belia. Berpandukan diri sendiri lah. Kita tengok macam mana dia punya background calon yang bertanding apa semua kan. Kita tengok cara diorang bekerja masa rakyat dekat dun-dun yang diorang bertanding, diorang bila ada masalah diorang turun padang atau tak, kita tengok semua itulah. Okey, ada tak awak rasa kalau susah sangat nak pilih, aku pilih mana calon yang handsome je lah ataupun mana calon yang cantik je, tu nanti aku pangkah. Adakah cara awak macam tu lagi mudah? Pun boleh juga. Macam tu pun boleh kan, senang sikit kan. Bagi pendapat saya benda ni tak patut lah. Sebab kita bukan mengundi untuk barang rupa kan. Kita mengundi untuk dorang siapa yang bakal memerintah negara. Berjaya tak diorang menstabilkan ekonomi balik apa semua kan. Bukan berdasarkan rupa ke apa ke, tak boleh. Kita bukan dalam bidang lakonan ke apa, tak boleh. Itu bukan cara dia, itu tak okey lah. Kena tengoklah dia punya macam mana dia dengan rakyat, macam mana penampilan dia. Contoh, ada satu menteri dari parti A ada buat hal, contohlah Jadi adakah awak rasa disebabkan dia seorang, dia ni mewakili parti A, menyebabkan calon-calon lain dalam parti A juga akan mengalami masalah untuk tidak terpilih sebagai calon pilihan rakyat? Itu susah nak cakap lah, sebab mungkin ada orang akan pergi dekat yang betul-betul parti yang stable ataupun orang akan pergi yang betul-betul dekat individu tersebut. Maksudnya sebab saya rasa macam banyak je menteri yang terlibat dengan kes rasuah. So kita kena tengoklah macam nilai daripada aspek yang lain.
kerajaan boleh lebihkan kewangan untuk budak-budak untuk belajar, untuk study mereka, kepentingan mereka. Saya nak kerajaan, orang-orang yang lebih tua, dengar cakap orang muda juga sebenarnya. Jangan ikut umur sangat lah. Macam pendapat semua orang kena dengar. YB perlu tekankan lah apa sektor pekerjaan, cara kita untuk menaikkan gaji. Bantuan-bantuan untuk orang-orang muda yang sedia ada tu kalau boleh ditambah baik. Janganlah dikurang-kurangkan. Kami nak ditambah baik. Macam tu lah. Transport kalau boleh, orang yang susah tu, yang tak dapat transport tu, kena jalan kaki ke apa-apa, dia kena dapat free transport lah. Bagi wifi free dengan allowance belajar. Sebab ekonomi sekarang tak stabil sangat, jadi student-student perlu kemudahan yang macam tu. Macam saya meniaga, kalau dapat bantuan daripada segi macam bantuan barang-barang, keperluan, macam tu pun saya kira okey lah. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih banyak Suria. Baik, itu adalah antara luahan ataupun suara yang diinginkan oleh orang muda. Dan ironinya, biasanya tanda pangkah akan dikaitkan dengan sesuatu yang salah. Tetapi berbeza dengan kali ini, tanda pangkah ini akan menentukan masa depan negara sama ada lebih cerah ataupun sebaliknya. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kalau kita sebelum berhenti berehat tadi, kita paparkan satu laporan berkenaan dengan bagaimana pandangan orang muda sendiri. Pengundi-pengundi baru yang pengalaman pertamanya akan bermula Sabtu ini. Ada yang mungkin kenal calon mereka. Betul. Ada yang sudah pun melihat manifesto yang mana lebih realistik untuk mereka membuat penilaiannya. Dan ada juga katanya kerana dorongan ibu bapa. Banyak sebenarnya yang menjadi asas penentuan kepada keputusan mereka untuk Sabtu ini. Ya, kita nak dengarkan juga pandangan anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung. Boleh titipkan di ruangan komen apa sebenarnya yang mendorong anda untuk menurunkan dan juga melaksanakan tanggungjawab mengundi ini. Siapa pilihan anda untuk, bukan siapa pilihan lah, maknanya apa yang mendorong anda untuk memilih si dia ataupun parti itu merupakan pilihan anda untuk PRU pada kali ini. Okey, jadi kita akan bersama dengan seorang yang lebih arif tentang perkara ini, penganalisis politik Dr. Romzi Ationg yang sempat kita bawakan secara maya sahaja. Assalamualaikum Doktor. Salam. Doktor sihat ya? Sihat. Terima kasih Doktor sudi bersama dengan kami. Pastinya fokus utama kita adalah berkaitan dengan pengaruh penambahan undi baharu bagi PRU 15. Kalau kita katakan dengan beberapa faktor yang mendorong undi baharu, pengundi pertama kali, anak muda yang telah pun layak secara automatik untuk undi 18 ini. Apa yang perlu kita fahami dengan kredibiliti dan juga kekuatan mereka yang akan mempengaruhi PRU 15 pada kali ini, Doktor? Baik, untuk memahami tentang pengaruh penambahan pengundi baharu ini, kita kena faham apa konsep pengundi baharu itu. Pengundi baharu ini boleh kita definisikan sebagai pengundi yang pertama kali mengundi, dan untuk yang pertama kali mengundi ini terdiri daripada dua kelompok utama, yakni mereka yang berumur mencapai umur 18 tahun, yang keduanya mereka yang tidak pernah mendaftar sebelum ini, tetapi selepas perubahan perlembagaan persekutuan pada tahun 2019 didaftar secara automatik. Jadi kalau mau ikut statistik, jumlah pengundi baharu yang dikeluarkan oleh SPR adalah berjumlah 6.9 juta berbanding lebih kurang 21 juta keseluruhan pengundi untuk PRU 15 ini. Maknanya dengan jumlah 6.9 itu dia boleh menentukan siapa sebenarnya, parti mana sebenarnya yang boleh membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi dalam untuk persoalan tentang apa faktor-faktor yang menyebabkan pengundi baharu ini mengundi seseorang itu sudah semestinya pelbagai. Antaranya ialah tentang kredibiliti seorang calon itu, integriti seorang calon dan sebagainya. Jadi selain itu kita kena faham juga tentang bagaimana mungkin sifat pengundi baharu ini, khususnya pengundi berumur di antara 18 hingga 20. Untuk pengundi 18 hingga 20 ini biasanya kebanyakan penganalisis politik menganggap pengundi baharu ini sebagai golongan wild card. Jadi kita tidak tahu pun siapa sebenarnya golongan ini akan mengundi, ataupun boleh juga dianggap sebagai game changer. Jadi
saya rasa signifikan lah pengaruh pengundi baharu ini untuk PRU15. Okey, baik doktor. Kita juga nak menyentuh katanya lebih 50% di setiap negeri di negara ini didominasi oleh pengundi muda. Saya juga nak petik hari ini di utusan Malaysia kalau kita boleh sentuh tentang pengundi muda hanya kenal dacing dan bulan. Baik, berbalik kepada situasi ini, apa yang kami ingin persoalkan kepada doktor berkenaan dengan ilmu literasi politik. Sejauh mana kefahaman mereka sebelum nak membuang undi pada hari Sabtu ini? Adakah calon-calon ataupun pengundi-pengundi muda ini sebenarnya faham dan mengetahui tentang dunia politik kita? Doktor. Baik, ini soalan yang sewajarnya dijawab sedari awal kita membenarkan pengundi berumur 18 tahun ini. Saya mendapati bahwasanya dan mungkin juga analisis yang lain pengundi baru kita ini masih lagi kurang celik politik. Mungkin ini disebabkan faktor di mana umur mereka itu masih muda. Dan yang paling penting itu pelbagai pihak tidak melakukan tugas yang sewajarnya untuk mendedahkan ataupun memberi ilmu tentang politik negara ini. Kalau kita ke lapangan ataupun mungkin di IPT contohnya, apabila kita menanya pengundi muda ini tentang apa sebenarnya politik itu, kadang mereka pun tidak paham. Ada setengah itu yang sehinggakan dia kata politik itu adalah benda yang kotor. Perkataan politik benda yang kotor itu adalah suatu benda yang menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak paham, masih kurang paham, masih kurang celik tentang politik. Walhalnya setiap individu dalam negara ini, mana-mana negara pun seharusnya terlibat dengan politik. Politik itu adalah asas untuk pembentukan polisi dan sebagainya. Jadi saya rasa kadar celik politik di kalangan pengundi muda kita itu masih di tahap yang amat rendah. Ya, tadi doktor dikatakan mereka ni mungkin wildcard ataupun game changer untuk satu PRU, terutama sekali PRU 15 ni. Kita tengok beberapa pentas yang pernah dilaksanakan, satu contohnya PRN Johor, peratusan yang amat rendah, tapi walau bagaimanapun mereka tetap turun mengundi melaksanakan, cuma mungkin tidak mencapai standard yang tertentu. Tidak dikatakan dengan PRU 15 pada kali ini doktor ya, mereka mungkin akan turun, mereka akan mengundi kerana rata-rata nampak bersemangat apabila kita nampak news, berita, apabila interview bertanyakan kepada anak muda untuk turun mengundi ni. Tapi yang sebenarnya doktor, adakah mereka ini turun mengundi, melaksanakan undi ini semata-mata untuk mengharapkan perubahan dalam arena politik ataupun fokus utama mereka adalah mereka tahu yang sebenarnya ekonomi pada musim akan datang ini akan memberi kesan kepada masa depan mereka? Baik, kita mengharap pengundi baru ini akan turun mengundi lah. Semestinya kenalah menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Yeah. Apa yang saya faham ialah pengundi baru ini adalah khususnya pengundi muda adalah golongan yang sangat kompetitif. Maksudnya pemikiran golongan muda ini ada kritikal. Jadi saya rasa antara faktor yang difikirkan itu bukan hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang integriti dan sebagainya, tetapi saya rasa apabila pengundi muda ini, pengundi baru ini lebih terdedah dengan media, sudah semestinya sebelum mengundi itu mereka akan mendapat maklumat tentang kenapa sebenarnya mereka ini seharusnya mengundi. Jadi saya rasa isu utamanya itu ialah tentang pemahaman para pengundi muda ini tentang aspek-aspek yang perlu diperbaharui, perlu dinilai sebelum mengundi. Jadi saya rasa pelbagai hal yang perlu diambil pilihan dalam hal ini, bukan hanya tentang ekonomi ataupun integriti dan sebagainya. Okey, doktor, kita melihat bahawa pengundi muda ini adalah antara yang lahir generasi Z, yang mana mereka ini begitu dekat dengan teknologi maklumat, terutamanya di media sosial sendiri. Ia mungkin boleh dijadikan satu medan untuk mereka membuat penilaian bagaimana mungkin parti-parti ataupun calon berkempen melalui media sosial ini juga turut boleh mempengaruhi dari segi pengundi muda ini. Kita melihat isu-isu yang diperjuangkan juga turut menjadi perhatian mereka. Isu peluang pekerjaan, peluang pendidikan, yang kalau kita dengar di awal siaran tadi, ada juga yang meminta agar capaian internet. Ini mungkin kita lihat biasa, tetapi inilah yang dimahukan oleh pengundi muda. Dari segi perjuangan yang mereka mahukan ini, doktor, mungkin doktor juga ada pandangan berkenaan dengan pengundi muda ini. Baik, itu sebab saya kata tadi, pengundi muda ini adalah golongan yang sangat kompetitif. Pengundi muda ini mereka ini biasanya hanya mengundi
calon yang boleh menunaikan tanggungjawab dengan baik ataupun memberikan apa yang mereka hendaki. Contohnya macam wifi tadi dan sebagainya. Jadi semua itu hanya boleh dijelaskan melalui manifesto, perjumpaan dengan calon ataupun mungkin sejarah calon itu, dan mungkin juga melalui media sosial. Jadi saya rasa itu adalah aspek penting yang perlu diambil kira. Saya kadang-kadang berbual dengan calon-calon khususnya di Sabah ini. Saya kata pentingkan penggunaan media sosial. Soalnya golongan pengundi muda ini ia adalah game change wild card. Jadi kalau ingin mempengaruhi golongan muda ini, gunalah media sosial. Jadi syukur ada beberapa calon itu yang mengambil nasihat itu, dan saya rasa itu akan menyebabkan sedikit pertambahan sokongan khususnya di kalangan golongan pengundi muda ini. Itu mungkin mediumnya sekarang kan lebih dekat dengan anak muda ataupun mereka yang baru pertama kali ingin mengundi. Doktor, siapa yang akan menjadi pendorong mereka? Adakah calonnya ataupun partinya yang akan dipilih oleh anak muda? Rasa-rasanya daripada pandangan doktor melihat kepada trend anak-anak muda ini, adakah mereka akan memangkah calon itu sendiri ataupun melihat pada track record parti itu sendiri? Kalau kita menjawab soalan ini, kita kena melihat contoh PRK itu, PRN. Contohnya PRN di Johor. Pengundi muda di situ antara lain faktor yang menjadi faktor pemilihan calon seseorang calon itu ialah tentang kredibiliti calon. Begitu juga dengan sejarah parti politik dan calon itu. Mungkin juga tentang keupayaan calon itu berkomunikasi dengan pengundi muda ini. Kadang-kadang ada calon yang tidak boleh menggunakan media sosial. Jadi itu adalah benda yang jadi kekurangan bagi calon-calon tertentu. Selain kredibiliti calon dan mungkin faktor parti, pengaruh ibu bapa juga menjadi penentu pemilihan calon di kalangan pengundi muda ini. Rakan sebaya juga, media ini saya boleh katakan mungkin mainkan peranan 50% ketika ini. Soalnya golongan muda ini dia bukan golongan yang suka sangat untuk ke kawasan, dia hanya bergantung sangat pada media. Pengaruh institusi juga harus diambil kira dalam hal ini. Contohnya kalau seorang pelajar itu adalah pelajar IPTA, makanya tindakan IPTA itu untuk menjelaskan tentang kepentingan memilih calon berintegriti itu juga harus diambil kira. Jadi saya rasa itu antara faktor yang boleh mendorong seorang pengundi muda itu untuk sama ada memilih seorang calon itu atau sebaliknya. Baik, bila doktor menyentuh tentang kredibiliti calon, parti, dan juga kita melihatkan kepada bagaimana dorongan ibu bapa ini juga mampu mempengaruhi pengundi muda ini, bagaimana pula pandangan doktor dari sudut sisi kematangan setiap pengundi-pengundi muda ini? Adakah mereka mampu untuk menentukan, membuat keputusan yang tepat sewaktu mengundi nanti, doktor? Baik, ini adalah persoalan yang sering kita perdebatkan. Kadang-kadang kita tidak yakin dengan tahap kematangan pengundi muda ini. Cumanya saya berharap benda itu tidak berlaku. Tapi hakikatnya ialah pengundi muda ini masih lagi belum mempunyai tahap kematangan yang semaksimum mungkin. Tetapi dengan harapan tanggungjawab semua pihak untuk menjelaskan tentang keperluan terlibat dengan politik itu akan menyebabkan pengundi muda ini semakin matang. Memanglah untuk mengundi kali pertama ini mungkin majoritinya masih lagi tidak mempunyai tahap kematangan yang sewajarnya. Tapi kita mengharap dari masa ke masa benda itu akan semakin meningkat. Maksud saya kematangan tentang politik itu. Kita tidak hendak melihat pengundi muda ini terlepas untuk menentukan hala tujuan negara. Kalaulah pengundi muda ini mengambil pendekatan untuk tidak mengundi pada PRU ini, itu adalah suatu benda yang boleh kita anggap sebagai kerugian. Dan kita mengharapkan benda itu tidak berlaku. Ya, baik. Doktor, kata-kata yang terakhir buat semua yang akan turun mengundi, mungkin keyakinan, semangat dan juga apa yang perlu kami faham tentang tanggungjawab melaksanakan sebagai seorang rakyat Malaysia untuk turun mengundi, cap satu jari itu mengubah segalanya. Mungkin daripada doktor sendiri sebagai penganalisis politik kepada rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Silakan doktor. Baik, Rina Hanim, saya ada sedikit amanat untuk para pengundi di luar sana. Ya, silakan. Kita berharap untuk semua warga negara di negara ini menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya kita memilih calon ataupun parti yang tepat.
kita tidak lagi hendak melihat negara ini dianggap sebagai negara yang akan menuju ke arah apa yang dipanggil setengah ahli politik ahli sains politik sebagai failed state. Kita tidak hendak ke arah itu. Jadi tanggung jawab Anda ialah untuk memilih calon yang sewajarnya, dan yang paling penting itu jalankanlah tanggung jawab Anda. Satu undi Anda itu adalah amat berpengaruh untuk menentukan hal tujuan negara ini. Sebabnya wakil rakyat yang kita pilih itu adalah golongan yang akan menentukan polisi negara dan sebagainya. Jadi saya mohon kita jalankan tanggung jawab dan menjadilah warga negara yang bertanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih Dr. Romzi Ationg selaku penganalisis politik berbincang dengan kita mengenai pengaruh penambahan undi baharu dalam PRU15. Anak muda di luar sana, sahabat-sahabat saya, kita melaksanakan, senang ceritalah apa yang anda perlu bayar pada tahun hadapan, minyak petrol, rumah sewa, kos perbelanjaan kita, nak makan berapa ringgit sehari, semua itu akan dipengaruhi dengan undi anda. Betul tak? Jadi senang cerita apa yang kita faham. Kalau kita cepat sangat untuk menghukum politik ini kotor, kita harus ambil dari sudut positif apa yang kita akan laksanakan pada musim hadapan, masa depan kita berkaitan dengan siapa yang kita pilih pada 19 November nanti. Pilihan anda di hari Sabtu ini pastinya akan mengubah landscape politik negara, dan yang pastinya pilihlah calon dan juga parti yang tepat demi memimpin negara pada 5 tahun akan datang. Kita nak berehat seketika ni. Kembali selepas ini kita akan bincangkan tentang sukarelawan kesedaran kesihatan haid remaja. Jadi kepada anda semua teruskan bersama dengan kami hanya di Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami berdua, Rina dan juga Ani, untuk anda semua. MHI pada hari ini kita nak teruskan dengan perkongsian berkaitan dengan sukarelawan kesedaran kesihatan haid remaja. Tapi sebelum tu, kita nak bagi sedikit intro mukadimah kepada siapa yang kita akan bersama-sama nanti. Jom sama-sama kita saksikan intro kisah sukarelawan ini. 11 tahun bergelar aktivis, pelbagai pencapaian dan pengalaman ditimba sehingga mencipta sejarah apabila menerima anugerah Commonwealth Points of Light sebagai mengiktiraf khidmat kesukarelawan yang luar biasa kepada masyarakat. Paling berharga, sijil tersebut telah ditandatangani oleh Mendiang Ratu Elizabeth II sebagai Ketua Commonwealth sebelum kemangkatan baginda. Anja Julia Abu Bakar, 48 tahun, wanita gigih yang mempunyai semangat untuk membantu mereka dengan memberi ilmu mengenai program penjagaan kebersihan diri, terutama sekali penggunaan tuala wanita di kalangan remaja orang asli dan pedalaman. Sokongan suami menjadi kekuatannya untuk terus aktif dalam bidang sosial ini. Bermula tahun 2012 sehingga hari ini, namanya sudah berada pada tahap tertinggi dan dikenali dengan perkongsiannya berkenaan perusahaan sosial di beberapa negara. Semoga Anja terus memberi inspirasi. Itu dia serba sedikit antara tetamu yang sebenarnya kita nak bawakan istimewa hari ini berkongsi inspirasinya. Ini dia Puan Anja Julia Abu Bakar. Sedap namanya. Kan Anja, semanja wajahnya. Terima kasih bersama dengan kami dan ucapan tahniah daripada kami kepada Anja untuk anugerah yang pastinya satu pencapaian yang tertinggi boleh dikatakan. Bagaimana dengan faktor pendorong seperti mana yang kita tahu keadaan sekarang ini, mereka yang memerlukan betul-betul kan pemahaman tentang haid remaja ni pastinya mereka yang berada di kawasan-kawasan yang sukar untuk dapat info seperti mana kita di sini kan. Benar. Jadi macam mana Anja sepanjang Anja melaksanakan sukarelawan ini? Okey, saya bermula secara orang kata hobi. Maksudnya macam kita masuk macam test sajalah, macam kita nak perkenalkan produk sebenarnya sebab sebagai seorang usahawan of course kita nak kenalkan produk. Tetapi bila tahun Ogos 2012 dapat liputan tentang produk kami lah. Jadi secara tak langsung menarik perhatian NGO di luar sana untuk kata produk ni unik sebab produk yang guna semula, boleh basuh dan diguna semula. Jadi baru kata kalau pun boleh tak sponsor untuk ada adik-adik di pedalaman ni yang mana mereka ni perlukan tuala wanita. So saya kata macam kita tak terfikir lagi, rupanya memang ada adik-adik yang memang tak pergi sekolah, dia ponting sebab tak ada akses untuk tuala wanita. Itulah bertitik tolak dari situ bila
orang kata kita dapat tahu maklumat terbaru tentang isu-isu ni dan dari situlah orang kata peristiwa November 2012 itulah yang menyebabkan 2013 Januari saya lancarkan kempen Girl Empowerment yang mana setiap pembelian tuan wanita tu kita akan allocate satu set untuk kita sponsor. So hari ini dah lebih 3,000 sebenarnya kita dah sponsor. Dan kalau kita lihat sebenarnya tu kan dapat bantu. Betul. Dan pastinya ini merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk sama-sama memberi ilmu pengetahuan bagaimana sebenarnya perlu untuk golongan remaja ini menjaga kebersihan diri mereka. Dari segi cabaran, sebab kita tahu cara berbeza. Kalau di bandar itu kita secara automatik ada ilmunya. Tetapi untuk memahamkan kepada golongan remaja dalam kawasan pedalaman, terutamanya orang asli, bagaimana cabarannya? Okey, cabaran dia kita maklum kalau di bandar mereka memang mendapat pendedahan. Banyaklah daripada tapi di luar bandar, terutama di pedalaman yang deep rural ni dan juga di kawasan orang asli yang di dalam ni, mereka sama ada yang ibu mereka akan educate, ada juga yang kawan-kawan. Tapi yang paling saya tak boleh lupakan bila dia umur 13 tapi dia punya konsultan tu umur 11 tahun. Kata yang 11 tahun tu pun tak period lagi. Tapi dia pasal dia dengar kakak dia, mak dia educate kakak dia. Ada pengalaman orang lain. Dia pula educate kawan dia. Jadi baru kita tahu yang masing-masing bila dia orang punya cara dia uruskan tu berlainan. So that's why kita create satu modul dan kita juga latih belia wanis orang asli sebab mereka ada 18 tribe, different bahasa. Kalau saya ajar, saya cakap kadang laju. So bila kita latih tu baru kita nampak ada orang kata banyak perubahan bila dilatih oleh kakak-kakak mereka lah. Tadi Anja ada cakap kan mereka menggunakan kaedah yang berbeza untuk bagaimana memproses dan juga kan untuk kebersihan haid mereka. Jadi apa cara mereka? Kita nak tahu juga, kita cara di bandar ni apa yang kita belajar pada peringkat awal je kan? Cara mereka bagaimana untuk membersihkan? Saya dapat yang saya belajar lah kita turun di lapangan ni, mereka ni bila saya tanya macam mana you handle pet, contohlah kalau pakai pet. Jadi rata-rata memang mereka basuh dan sama ada ditanam ataupun dibakar. So saya kata macam nak tahulah apa relevan dia, nak tak buang aja. Dan mungkin faktor diajar oleh datuk ni mak nenek dia mereka yang turun-temurun yang maksudnya makanan mereka daripada alam. So mereka sepatutnya hargai yang alam tu dengan cara itulah cara yang terbaik diorang kalau untuk penjagaan tu. Tuan wanita tu dah basuh, dia tanam ataupun dia bakar lah. The way dia respect kan. Bagi saya nilai murni tu baguslah. Tapi kalau tak ada pet sebelum ni, mereka pakai apa? Menggunakan bahan katanya semula jadi seperti. Memang ikutkan mostly semua dah pakai tuan wanita moden. Cumanya mereka yang tak ada akses ni maksudnya tak mampu langsung walaupun harga RM4. Jadi saya difahamkan mereka memang guna orang kata tuala ke kain ke apa, tapi yang mengejutkan di pedalaman Sabah Sarawak ni bila saya dapati ada yang menggunakan sabut kelapa, dia letak dalam stokin bersih lah kan. Tapi tak terfikir pun akan ada masih ada orang kata tak abad 21 ni menggunakan kaedah kuno tu. Ya Allah, kan kita tak dapat bayangkan macam mana kan keadaan. Ada tak perubahan dari sudut fizikal mereka ataupun kesihatan mereka jika mungkinlah informasi daripada Anja sendiri kan, jika mereka tidak menguruskan haid tu dengan betul, apa kesannya terhadap seseorang tu? Dari segi penjagaan tu memang bagi saya even dia dalam pedalaman dia masih ada orang yang senior dia ke kakak dia ke cikgu dia yang membantulah, tetapi dari segi orang kata mentality tu lain. Pemahaman mungkin dia lebih cepat sensitif sebab kurang ilmu, tak sampai kan, jadi macam kurang pendedahan, so kadang-kadang dia ada banyak salah tanggapan. Tapi bila kita bersama tu saya kata contoh apa pantang kalau macam bila period tu kadang seronok juga dengan perkongsian mereka. Pantang tak boleh minum air sejuk. Pantang macam ni. Ada yang kata tak boleh mandi. Saya kata kenapa pula tak boleh mandi? Period lah kena lagi banyak mandi. Contohlah. So ada betulkan baliklah fakta dan juga mitos mereka. Tapi kalau diikutkan dari segi sudah lama untuk memberi pendedahan ilmu ini kepada golongan remaja di sana, nampak tak perubahan
perubahan mereka yang mereka sekarang ni dah boleh menerima lebih menjaga kebersihan diri? Okey. Sebenarnya bila kita kita tackle isu sosial yang kita tackle adalah untuk menangani absenteeism. Sebab bila dapati mereka ketinggalan 5 ke 7 hari seminggu sebulan bila datang period itulah, bila datang ni sebab tak ada access, dia pakai tuala sudah tak confident nak pergi ke sekolah. Jadi kita lebih monitor kepada tak ada lagi absenteeism due to tak ada aspek tu sendiri. Jadi tapi yang kita nampak kepada behavior change, itu yang ambil masa 3-5 tahun untuk nampak, yang mana pelajar yang kita tackle 2017 dulu, hari ini semua dah tingkatan 5. Maksudnya 100% mereka dah tak ada yang drop out. Sebab kebanyakannya menurut pengetua dulu memang 20-30% akan drop out bila masuk sekolah menengah. Tapi alhamdulillah yang kita daripada 2017 tu hari ini semua mereka semua memang 100% dah tingkatan 5 kan, sebab kalau mereka tak ada pengurusan dulu, waktu datang period je kena cuti kan, kena posting. Ada yang saya dengar memang nak mengandung saja, mereka dah berkahwin lah, memang nak kena mengandung saja, sebab bila mengandung tak perlu guna tuala wanita. Betul. Sampai ke tahap itulah nak jimatnya kan, sebab sukar kehidupan mereka, sukar nak makan nak minum pun kena catur wangnya, apatah lagi untuk beli tuala wanita dan sebagainya. Satu inisiatif yang amat baik sehinggalah dianugerahkan Commonwealth Points of Light yang telah pun ditandatangani oleh Mendiang Ratu Elizabeth sebelum kemangkatannya. Mungkin boleh ceritakan pengalaman dan juga perasaan selepas dinobatkan anugerah itu? Okey, sebab Mendiang Ratu Elizabeth sendiri yang memulakan anugerah Commonwealth Points of Light, yang mana nak mengiktiraf aktivis-aktivis dari semua 54 negara Commonwealth seluruh dunia. Jadi sejak 2018 tu dia dah anugerah kepada 231 aktivis dan saya merupakan orang yang terakhir lah 231 tu. Jadi orang kata saya tak tahu pula kewujudan sehingga diberitahu oleh wakil British High Commissioner di Malaysia lah, yang mana pemilihan semua dibuat oleh daripada pejabat menteri, Perdana Menteri di UK sendiri. Dan bila saya tanya macam mana jumpa, sebab ramai kan 54 buah negara, Google. Saya pun macam tak sangka besar kuasa sosial media tu. Bila dan mereka decide memilih saya untuk jadi penerima. Terima kasih juga liputan-liputan yang telah pun dilakukan kan sepanjang aktiviti dilaksanakan oleh pihak Anja dan juga tim. Ini antara inisiatif yang dibantu. Apa perasaan Anja dan juga tim dan bagaimana masa depannya untuk mereka? Adakah rancangan-rancangan untuk program-program lain yang telah pun dirancang pada kali ini untuk membantu mereka bukan sahaja pada peringkat yang memahami konsep haid remaja dan mungkin angle-angle yang berbeza yang telah pun dirancang? Sebenarnya anugerah ni bukan macam untuk saya sendiri, tapi kita rasa macam penat lelah kita turun padang lapangan dah kata 10 tahun ni, 2012 ni, rasa macam bukan berbaloi tapi macam memberi motivasi untuk kita melangkah lebih jauh. Benda yang orang kata yang impossible dah become possible, yang mana lanjutan dari itu kita dah dihubungi oleh banyak pihak, terutama dah ada partnership untuk kempen kemiskinan haid di South Africa dan juga jemputan juga untuk ke Amerika Syarikat tahun depan. Maksudnya tak sangka isu ni isu global, dan saya dapati di South Africa sendiri 6 juta remaja yang drop out sebab tak ada akses tuala wanita. So dia nak replicate macam mana kita jalankan kempen yang 10 tahun ni, just macam kita sebagai role model lah. Dia macam dah ada model dan template kan. Jadi digunakan mungkin ada sedikit budaya yang berbeza lah yang nak tukar sikit. Masya-Allah. Tapi bagaimana mungkin ianya juga boleh mencetuskan inspirasi lah. Kalau kita lihat hari ini, kejayaan hari ini pastinya akan menyuntik semangat kepada golongan-golongan wanita yang juga turut sama nak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Bagi saya lebih kepada passion, know what you want, apa yang anda nak lihat. Contohnya kalau anda lebih kepada ada pengalaman macam dibantu katalah dalam perniagaan, contoh sebab saya pun usahawan, jadi mungkin ambil langkah bagaimana cara kita nak bantu orang lain pula. So macam saya, sebab personally saya pernah rasa perasaan drop out tu masa umur 21, saya pernah drop out daripada college, tapi adik-adik ni umur 13-14 dah drop out. Dan tak, sebab kita anak bandar ni pedalaman, siapa yang nak bantu tu. So saya rasa macam bertanggungjawab, sebab macam jauh lagi perjalanan mereka nak menghabiskan sekolah tu. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Anja. Sebenarnya Anja membuka satu lagi gambaran yang lebih
berbeza kan bila kita melihat pada kesusahan mereka. Tak sangka isu ini sebenarnya isu global. Bukan di Malaysia saja, malah di South Africa, Amerika juga kan. Katanya nanti kita harapkan agar perancangannya dipermudahkan. Amin, insyaAllah. Terima kasih Puan Anja Julia Abu Bakar selaku sukarelawan yang bersama dengan kita pada hari ini untuk kesedaran kesihatan haid remaja. Malaysia hari ini berehat sekali lagi. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk di minit-minit akhir kita nak kongsikan bersama dengan anda santai-santai tapi dia tak jelajah tak best juga kan? Betul. Ini kita nak bawakan sedikit perkongsian berkenaan dengan jelajah santai bersama Datuk Seri Johari Ghani bersama dengan anak-anak keramat katanya. Anak-anak keramat. Sebab apa dekat Perlis ni? Ni dia berlangsung di Padang Permainan Sri Perlis 2 Datuk Keramat. Ayo sama-sama kita saksikan. Silakan. Beberapa hari lagi sebelum pilihan raya umum ke-15 dilaksanakan, satu aktiviti yang diberi nama Anak-anak Keramat Jelajah Santai bersama Datuk Seri Johari Ghani telah diadakan di Padang Permainan Sri Perlis 2, Datuk Keramat. Ini adalah merupakan salah satu daripada event memang saya susun bersama dengan anak muda di Keramat. Tiap-tiap malam kalau tengok saya akan ada program. Saya tak pernah miss start mula kita berkempen. Tinggal lagi hari ni dia ada special sikit because I got the last minute notice that PM cakap dia nak datang Titi Wangsa. So instead of I cancel, I buat untuk dia. So I said why don't you come and join dia. Dia said okay, dah tahu kita buat. Itu sebab kita buat. Dan I think budak-budak muda ni pun good juga lah. Dia nampak PM boleh turun. Jadi I think dia realise that I think BN ni leader dia, PM ke, DPM ke, menteri ke apa ke, tapi when come to rakyat, they can be together. Program yang menerima kunjungan istimewa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disambut baik oleh penduduk di sini yang begitu teruja dan seronok. Rata-rata mereka juga banyak memberikan semangat luar biasa buat calon BN di Parlimen Titi Wangsa itu. Pemimpin turun padang ni macam contoh Datuk Johari ni bukan time nak pilihan raya baru turun. Sebelum ni pun dia dah turun. Masa dia bukan wakil rakyat pun dia dah berkhidmat bantu semua orang dekat sini. Termasuk Parlimen Titi Wangsa ni, Keramat, Kampung Pandan, Kampung Baru, semua dia bantu. Waktu PKP pun dia bantu. Selama 4 tahun 6 bulan ni dia bukan wakil rakyat tapi dia sangat membantu. Tak kisah warga emas ke, warga muda ke, memang semua all out dia bantu. Macam-macam bantuan daripada orang berniaga dia tolong, bantu belikan meja, stol semua untuk dia bantu semualah. Yang macam mesin tebu pun dia bantu jugalah saya dengar. Saya memang menyokong penuh kepada pemimpin yang datang bersama-sama dengan semua penduduk dekat sini lah, sebab ia menunjukkan satu perkhidmatan yang sangat bagus lah sebab diberikan. Daripada dulu lagi kami tahu yang Datuk Jo dia memang berkaliber dalam menggalas jawatan yang diberikan oleh pihak atasan lah. Jadi sepanjang saya duduk sini memang saya nampak sumbangan-sumbangan dan kerja-kerja beliau pada penduduk sini memang bagus lah. Itu yang saya cakap lah, memang dia memang seorang yang bertanggungjawab dengan apa yang dibuat. Datuk Jo banyak membantu keluarga saya dan banyak bagi peluang pada saya dan anak-anak saya, bantu keluarga saya selama ni. Saya sangat sokong Datuk Johari sebab saya memang dari dulu tak pernah rasa kesal untuk bersama dan sokong dia. Untuk bantuan sekolah anak saya, perumahan, banyak yang dibantu. Kerajaan baru ni saya harap apa yang dijanjikan itulah yang saya harap ditepati. Tapi saya percaya Datuk Jo memang selalu membantu kita kat sini. Tak pernah yang dirasa, saya tak pernah rasa lagi dia tak bantu saya lah. Itulah. Saya bersyukur sangat. Saya sokong Datuk Jo. Baik, itu dia sedikit jelajah santai bersama dengan anak-anak keramat dan pastinya juga kita nak wawarkan kepada anda jangan lupa untuk saksikan Mandat Rakyat malam ini 9 malam di TV3. Ya, jangan lupa juga untuk saksikan Minggu Akhir Sentuhan Najwa Rabu dan juga Khamis ini pada jam 9 malam di TV3. Okey, itu antara yang mungkin pastinya anda dah tahu dah bila. Cuma kita nak ingatkan sekali lagi. Tapi sebelum tu ini dia Mandat Rakyat 2022 16 November iaitu malam ini dalam sejarah pilihan raya jam 9 malam. Parti-parti bertanding juga gairah mengetengahkan muka-muka baru. Persoalannya, adakah faktor calon atau parti yang menjadi penentu kemenangan? Nantikan Mandat Rakyat Rabu 16 November 9 malam TV3.
Okey, itu dia seperti mana yang anda dapat saksikan. Jangan lupa 9 malam ni tunggu sahaja selepas buletin utama kan. Teruskan sahaja untuk anda mengetahui tentang mandat. Okey. Kita nak pula kongsikan rata-rata sebenarnya akhbar harian hari ini tentang PRU. Jadi mungkin apa yang menarik perhatian Rina? Okey, kalau kita lihat betul lah kata Hani, mana-mana pun cerita tentang PRU 15 dan yang penting kita nak kongsikan sedikit berbeza lah apa yang kita kongsikan sebenarnya bersama dengan Puan Anja tadi, saya percaya ini juga ada kaitannya, iaitu didik generasi muda terlibat aktiviti sukarela. Bagaimana sebenarnya kita nak menggalakkan dalam kalangan orang muda sendiri, bukan sahaja untuk keluar mengundi hari Sabtu ni, tapi aktif juga dalam orang kata aktiviti kesukarelawanan. Betul. Kan memupuk semangat itu pada peringkat awal. Okey, di halaman hadapan untuk harian Metro, ini Samseng Pilihan Raya. Apa cerita pula ni Samseng Pilihan Raya? Ini dia, Polis Diraja Malaysia menerima aduan atas pelbagai kesalahan sepanjang tempoh berkempen PRU 15. Setakat ini antara kesalahan yang dilaporkan peras ugut, Samseng khianat, merosakkan bahan kempen, fitnah, menggunakan kanak-kanak untuk berkempen. Jadi serta akta berkaitan dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi kertas siasatan sedang dibuka, hampir 174 kertas siasatan dan juga membabitkan 39 tangkapan. Okey, kita nak tunjukkan contoh yang baik, nak Malaysia merubah ke arah yang lebih baik. Kita harapkan agar nilai ini haruslah dipandang pada peringkat akar umbi, pada peringkat awal. Yang tak boleh terima itu menggunakan kanak-kanak untuk berkempen. Memang tak boleh kita harapkan terima ini dapat dilakukan siasatan seperti mana yang telah pun dilaksanakan oleh pihak PDRM. Syabas dan juga tahniah. Teruskan kerjasama kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengekang daripada perkara-perkara ini daripada berlaku. Okey, kalau di muka hadapan utusan Malaysia dan juga Cosmo juga berkisarkan tentang pilihan raya. Ini kisah BN yakin menang. Dan kalau kita lihat paparan di hadapan Cosmo ini menyatakan mood pengundi banyak berubah berbanding PRU ke-14. Pengundi bukan Melayu terutamanya kaum Cina sudah menerima calon BN. Dan pastinya juga ada banyaklah cerita, bukan sahaja fokus diberikan kepada calon-calon tetapi juga kepada parti dan pengundi. Ya, okey, jangan lupa untuk teruskan menyokong kami MHI TV3, ikuti segala platform media sosial sebab kita akan kongsikan apa lagi topik yang seterusnya. Seperti mana esok hari Khamis kita punya tajuk Kingmaker Sabah and Sarawak. Ada tanda soal di situ, ada question mark di situ. Sabah atau Sarawak merupakan Kingmaker kita. Jadi esok ikuti kami 9.30 pagi macam biasa. Terima kasih kerana menyaksikan kami. Saya Ani Mizati dan saya Hazrina Kasim. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.